Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini setelah saya ingat berkurun lamanya kita tak buat kuliah di sini. Ada setahun dah ke? Setengah, hampir. Ingat anak murid pun dah hilang dah sebagian. Bukan saja anak murid lupa bawa kitab, dengan saya sendiri lupa bawa kitab. Saya datang untuk ada mesyuarat besok dan hubungi saudara Syekh Norman, kita kata Dan ke buat kuliah. Walaupun hari ini hari kerja, tapi lebih baik daripada tak ada langsung lah. Saya nak sebut satu dua perkara, dan mungkin lepas daripada itu kita boleh jadikan perbincangan antara kita bersama pada malam ini. Yang pertamanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tarkib diri kita ini ada dua unsur, unsur duniawi dan unsur ukhrawi. Unsur keperluan kita kepada kehidupan dunia ini dan keperluan kita kepada ruhi soal kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyuruh supaya kita ini hilang langsung status dunia kita dalam diri kita, tenggelam sebagai ahlul akhirat, dan dia tidak mahu kita ini terlibat dengan urusan dunia ini sehingga melupai hakikat kehidupan yang sebenar ialah di hari akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, saya nak sebut satu dua hadis yang selalu kita baca, tetapi sebagai tazkirah untuk membolehkan kita ada sesi perbincangan selepas daripada ini. Kita semua tahu tentang hadis Hanzalah ibn Rabi' al-Usaidi, di mana beliau telah satu hari berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di dalam riwayat Sahih Muslim, dia jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya tentang keadaan dirinya, yakni apa kabar kamu wahai Hanzalah. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi disebut bahawasanya annahu marra bi Abi Bakrin wa huwa yabki, dia berjalan di hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam keadaan dia menangis. Jadi menyebabkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada Hanzalah, pasal apa kau menangis? Apa khabar engkau? Ma sya'nuk? Apa keadaanmu? Jadi bila Abu Bakar tanya dia kata nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah munafiq, Hanzalah munafiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam riwayat menyebut, subhanallah ma taqul, maha suci Allah, apa yang kau cakap ni?
Hanzalah ni merupakan sahabat Nabi SAW yang dia mati pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia terlibat dalam peperangan Qadisiyah dan dia salah seorang penulis wahyu bagi Nabi SAW. Apabila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tanya Hanzalah, yakni subhanallah ma taqul, maha suci Allah, apa yang kau cakap ni? Kerana benda munafik ni satu benda yang besar, dan nifaq ni adalah golongan yang diperangi oleh Allah dan Rasul. Hanzalah kata kepada Abu Bakar Siddiq, kata dia, nakun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yal 'ain. Bila kita duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut tentang syurga dan neraka, kita rasa nampak syurga dan neraka tu dengan mata kita. Bila Nabi sebut tentang nikmat ahli syurga, apa yang Allah sediakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, yakni kamu lihat, kamu nampak dia, maksudnya nampak dengan mata hati kamu bagaimana nikmatnya syurga itu. Ya, satu nikmat dan sebuah kerajaan yang besar. Kata Hanzalah, apabila duduk dengan Nabi, nampak bagaikan syurga dan neraka. Syurga neraka itu nampak macam kita nampak dengan mata kita. Falamma kharajna min 'indihi wa 'afasna al-azwaj wal aulad wad day'at fanathina kathiran. Tapi apabila kita keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita terlibat ni bergaul dengan isteri, urusan anak-anak, urusan harta, tanah, kebun, pekerjaan, kita lupa yang tadi yang bersama dengan Nabi. Jadi dia rasa dia munafik dalam diri dia. Tadi menangis-nangis dengan Nabi, lepas tu balik dengan isteri, dengan anak-anak, buat kerja, pergi tempat kerja, ketawa, suka. Jadi nafaqah Hanzalah. Hanzalah ni munafik, kata dia. Abu Bakar kata, kalau macam tu aku pun sama. Sama juga hal yang aku berlaku. Azan luar? Ha? Ke dalam ni? Ha? Ada handphone ke apa? Ha? Baru dah azan? Kan lambat lah. Kata Abu Bakar, inna la nanqa misla dhalik, kami pun macam tu juga. Mereka pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat para sahabat radhiyallahu anhum. Nikmat adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin ada masalah, alah biasalah benda tu, aku pula teruk juga. Tapi Abu Bakar Siddiq dia kata, aku pun berlaku macam tu juga. Tapi Nabi tak pernah komplain pun, dia tak kata. Kita pergi kepada Nabi. Selagi Nabi masih ada, kita pergi ke Nabi. Kita tanya Nabi SAW. Dan mereka pergi kepada Nabi SAW. Dia masuk kepada Nabi, beri salam kepada Nabi SAW. Nabi tanya dia, dia ulang yang sama. Nafaqah Hanzalah. Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Nabi kata, apa dia ni? Apa ni? Dia kata, ya Rasulullah, nakun indaka wa tudhakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yal 'ain. Falamma kharajna min indika wa 'afasna al azwaj wal aulad wad day'an
Fanathina kathiran. Wahai Rasulullah, masa duduk dengan Rasulullah cakap pasal syurga neraka, kami rasa nampak macam mana nampak di mata kami. Tapi bila kami keluar daripada Rasulullah, bergaul dengan anak isteri, dengan harta pekerjaan, kami lupa semua itu. Jadi munafik, kerana perkataan nifaq bermaksud menyembunyikan sesuatu dan menzahirkan sesuatu. Hanzalah ini menangis mengenangkan keadaan ini pada diri dia, yang mana kebanyakan kita tidak pernah menangis tentangnya. Ini istimewanya jail, generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang semua kita tahu, in law tadumu ala ma takununa indi la safahatkumul malaikatu fi furushikum wa ala taruqikum walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Wahai Hanzalah, jika kamu sentiasa keadaan kamu macam yang kamu duduk kat aku, nescaya malaikat datang berjabat tangan dengan kamu di tempat tidur kamu dan di jalan-jalan kamu. Maksudnya nescaya malaikat datang ke rumah kamu dan malaikat ikut jalan kamu, malaikat salam dengan kamu, kerana kamu dah tinggi pada dia lagi. Walakin sa'ah wa sa'ah, tetapi waktu dan waktu, wahai Hanzalah. Maksudnya apa? Ada waktu demikian manusia khusyuk kepada Allah, tapi ada waktu manusia sibuk dengan urusan dunia dia. Selagi ia tidak melanggar hukum hakam Allah, tapi demikian tabiatnya. Agama tak suruh sentiasa dalam keadaan khusyuk sampai tak boleh fikir apa, hanya fikir akhirat saja. Agama tidak suruh demikian. Agama menyuruh manusia ada kehidupannya, tapi memperuntukkan waktu untuk mengingati akhirat. Walakin sa'ah wa sa'ah, tapi waktu dan waktu, ada waktu begini dan ada waktu begitu. Ada waktu kamu bergembira dengan anak isteri kamu, kamu tersenyum ketawa. Ada waktu kamu menangis mengingati Allah Jalla wa'ala. Ini tabiat agama. Sebab itu ahabbul a'mal, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa in qalla, yang berterusan sekalipun sedikit. Nabi SAW masuk dalam masjid, Nabi tengok ada wanita Zainab binti Jahsh, dia gantung tali dalam masjid supaya dapat tali siapa? Tali Zainab. Nak bergantung supaya bila nak solat walaupun mengantuk tak larat, nak pegang tali tu, nak solat juga. Nabi larang. Bila letih Nabi suruh rehat. Agama diambil dengan kehalusannya. Agama diambil dengan kehalusannya. Maka untuk memahami tabiat agama ini, supaya manusia tidak ghulu, kerana apabila manusia hidup di dunia ini, dia kena membahagikan hak-haknya, hak dia sebagai hamba Allah untuk khusyuk, menangis dan meratap di hadapan Allah. Maka diberikan qiyamul lail, diberikan apa supaya kita salat malam. Wa minal laili, dan pada waktu malam maka kamu bertahajud. Siang disuruh kita bekerja, disuruh kita berkahwin, suruh ada anak, suruh ada harta. Demikian agama, demikian Tuhan kendaki. Tuhan tak suruh agama pergi duduk beruzlah untuk beribadat sepanjang masa, jangan keluar berjumpa orang. Tak ada tabiat itu dalam. Tidak ada uzlah-uzlah seperti yang didakwa oleh sebahagian aliran kerohanian yang sehingga melampau ke peringkat yang demikian. Demikian tak ada dalam agama. Maka agama ini Allah berikan dengan tabiatnya. Maka bahagian yang paling susah antara dua ini bukan sahaja bahagian untuk khusyuk kepada Allah, tapi bahagian ketika berurusan dengan anak isteri, kaum keluarga, tempat kerja dan orang ramai. Bagaimana nak dipastikan urusan itu tidak menyanggahi maksud agama? Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis,
yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Mustadrak dan selainnya, Al-Baihaqi dan seumpamanya, bahwasanya innallaha qasama bainakumul akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah membahagikan di antara kamu akhlak kamu macam mana dia membahagikan di antara kamu rezeki kamu. Dan wa innallaha a'tad dunya man ahab man yuhib wa man la yuhib. Tuhan bagi dunia ini kepada siapa yang Tuhan sayang dan kepada siapa yang Tuhan tak sayang. Semua boleh dapat. Ada orang yang Tuhan sayang seperti Abdul Rahman bin Auf, dia dapat dunia. Nabi Sulaiman alaihi salam, dia dapat dunia. Dan ada juga orang yang Tuhan benci, Firaun, dia dapat dunia, lagi besar kerajaan dia disebut sehingga hari ini. Ada berapa ramai manusia-manusia, bahkan kebanyakan manusia yang derhaka ya Allah pada hari ini, mereka dapat habuan dunia begitu banyak. Allah bagi dunia kepada siapa yang Allah sayang dan tak sayang. Wala yu'til din illa man ahab atau man yuhib. Allah tidak akan beri agama, dalam sebahagian riwayat, wala yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak beri iman melainkan kepada siapa yang Allah sayang saja. Faman a'tahu Allahu din faqad ahabba. Siapa yang Allah bagi kepada dia agama, tanda Allah sayang kat dia. Jadi ramai orang kadang-kadang, insan dia ada otak dia, oleh kerana kita hidup dalam dunia ni, ada orang pakai kereta cantik, ada orang pakai kereta tak cantik, ada orang ada jawatan, ada orang tak ada jawatan. Bila orang ada jawatan tindas, orang tak ada jawatan. Orang tak ada jawatan kata, dia ni ada kedudukan di dunia. Sebahagian orang tengok, sebahagian manusia percaya might is right, kuasa itu tanda benar. Jadi bila ada kuasa dia benar. Bila orang tu dia mufti, semua yang dia cakap betul, walaupun banyak yang tak betul, kan? Kenapa? Karena fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahana. Fa'ammal insanu idza mabtalahu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Insan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, apabila Tuhan yang mengujinya dan memuliakannya, dia kata mengujinya ni dengan bagi harta kat dia, fayaqulu rabbi akraman, Tuhan muliakan aku. Kalau aku ni tak betul, takkan aku kaya. Kalau saya tak betul, takkan aku ada jawatan. Kalau saya tak betul, takkan orang bagi kedudukan kat aku. Kalau aku salah, takkan orang undi aku. Wa amma idza, adapun apabila Tuhan uji mereka, idza btalahu, Tuhan faqadara alaihi rizqahu, Tuhan kurangkan padanya rezeki dia, fayaqulu rabbi ahanan. Bila Tuhan kurangkan rezeki dia, dia kata Tuhan telah hina aku. Ini adalah satu pemikiran yang salah, yang sesat, yang ada di kalangan manusia. Wa amma idza batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Lalu apabila dia dikurang rezeki dia, ataupun dia tengok kat orang, di dunia pun kau dah susah, mentaliti dia, kemuliaan orang berkaitan dengan kedudukan dan harta. Tuhan kata kalla, sama sekali tidak. Karena Nabi kata Tuhan bagi dunia,
kepada tu orang yang Allah sayang dan juga pada orang yang Allah tak sayang. Tapi dia tidak berikan akhirat, dia tak berikan agama dalam riwayat iman, melainkan kepada orang yang dia sayang saja. Dan siapa yang Tuhan berikan dunia kepadanya, belum tentu tanda Tuhan sayang kepadanya. Walaupun tengok dia berkereta lebih besar daripada kita, kedudukan lebih hebat, namanya berbagai-bagai pangkat, tak tahu dia beli ke tak, ataupun doktor betul ke tipu. Ini cerita di lain, di negara lain, tak ada kaitan dengan negara kita. Kerana manusia punya mentaliti telah berfikir semua kemuliaan ini berkaitan dengan pemberian ataupun kedudukan manusia di dunia. Al-Quran datang membetulkan cara fikir ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah ini karim. Dia karim. Orang yang maha mulia ataupun orang yang pemurah, karim, generous. Kalau kita jumpa satu orang sangat kaya, kita jumpa dengan dia, orang bagi tahu dia ni sangat kaya dan pemurah. Kita jumpa dia kata, ni lah orang kaya yang pemurah. Kita tengok orang kita, orang miskin, dia keluar RM3, dia bagi kat kita. Kita pun balik kat, pemurah betul orang kaya tu. Kenapa? Aku jumpa dia bagi duit berapa? RM3. Tak padan, kita kata. Tak padan. Dia sangat kaya. Allah Maha Kaya. Ata'an hisaba. Tuhan yang Maha Kaya itu jika dia memberi, pemberian dia itu tentu pemberian yang luas. Sesiapa yang dapat dunia belum lagi melambangkan kemurahan Tuhan yang Maha sebenar. Kerana dunia ini terhad. Dunia ini sangat terhad. Yang tidak terhad ialah akhirat. Dunia terhad. Berapa ramai pakcik-pakcik, makcik-makcik kita ada sini, termasuk kita juga. Kalau dia tengok balik foto dia 30 tahun lepas, oh berbeza. Dalam dunia umur, rupa terhad, harta juga habis. Bila umur meningkat, kita pun cita-cita kita sebahagian besar sudah habis. Pada 20-an cita-cita kita macam mana, 30-an macam mana, 40-an, 50-an, 60-an. Maka sebahagian hasrat nak rumah besar, kereta besar, isteri baru dan seumpamanya, mungkin berakhir dengan bersama berjalannya umur kita. Terhad. Maka Allah bagi dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia tak suka. Bila kita tengok orang itu ada harta benda dunia, tak ada apa sebenarnya di sisi Tuhan. Tapi apabila Allah beri agama kepada kita, agama bukan maksud dia jadi mufti ataupun dia jadi ustaz. Sebab itu dalam sebahagian riwayat iman. Bila Allah beri iman kepada kita dan kita tetap di atas iman itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita tetap di atas iman itu sehingga ke akhir hayat. Inilah pemberian yang terbesar. Maka setiap dari kalangan kita hendaklah lihat tanda sayang Tuhan kepada kita ataupun tidak, bukan dengan kadar duit yang kita dapat, kedudukan yang orang beri, nama kita terkenal pun tak, berapa ramai follow Facebook kita, berapa ramai ikut kita. Ia berkaitan dengan iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Betapa ramai manusia yang terkenal dalam dunia ini tidak dikenali oleh sesiapa di akhirat besok. Maka apabila Allah berikan iman, kita rasa nak ke agama. Sampai waktu pagi, 5 pagi, 4:30 pagi, 4 pagi, kita bangun. Tak ada kejut kita, tak apa, kita salat. Allah sayang kat kita. Dia jemput kita salat di depannya.
Mari masuk waktu kita teringat nak solat, semayang dah masuk, kita tak penting salat. Dia sayang kat kita. Kita tengok yang haram, kita teringin, kita tak nak buat. Kerana kita tahu kita ada batasan dan tanggungjawab dan malu di hadapan Allah. Dia sayang kat kita. Walaupun orang lain telah buat, mungkin dia lebih kaya pada kita, tapi nikmat Allah sayang kepada kita. Yang banyak kurniaan ini dilupai oleh sebahagian kita. Kaum wanita, sebahagiannya bukan senang nak pakai tudung ni, nak melalui ni. Dalam negara kita mungkin senang, yang duduk dalam negara-negara lain yang sangat mencabar, dia pakai juga. Di atas cabaran yang dilalui, yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW, sebahagiannya bukan senang. Macam-macam cabaran yang dilalui juga. Karena walaupun kita ada 10 lagi pilihan yang lain untuk memudahkan hidup kita ini, ataupun untuk membolehkan kita menikmati daripada dunia yang boleh diperolehi oleh sesiapa saja ini, kita telah memilih jalan yang lain. Tidak kerana kita terlalu kuat, tidak juga kerana kita nak menunjuk-nunjuk kepada orang, padahal sebahagian jalan yang dipilih oleh kita sangat tidak popular. Tetapi kerana di sana ada kasih sayang Allah yang tidak Allah berikan kepada semua orang, yang hanya diberikan kepada sesiapa yang dia kasihi sahaja. Apabila Allah telah berikan iman kepada kita, beri Islam kepada kita, beri pula perasaan nak beramal dengan iman, nak beramal dengan Islam, nakkan agama, dia faqihkan kita tentang agama. Agama ni ada tabiat dia, sehingga apabila kita tengok benda yang salah tentang agama, walaupun kita tak dan tanya orang lagi, kita kadang-kadang dah dapat rasa salah ni. Kerana agama ada tabiat dia, agama tu ada sifat dia. Macam sebahagian mak bapak, dia tak doktor, dia tengok anak dia dah lama nak demam ni anak aku ni, dia mungkin lebih tahu daripada doktor lagi, sebab dah lama. Manusia yang sentiasa dengan agama, dia akan terasa mana yang Allah suka, mana yang Allah tak suka. Takkan nak agama pergi cium tapak kaki replika, umpamanya lah. Walaupun ada orang melakukannya, takkan nak agama luka-luka badan pada 10 Ashura, sehingga walaupun sebut ya Husain, ya Ali, agama yang tadi Nabi solat lama sampai jatuh pun Nabi tak pernah kan? Adakah agama itu menyuruh kita mencederakan diri? Agama yang melarang kita membodohkan diri, takkan nak mengikut apa yang kita tak tahu? Nama oleh kerana orang itu syekh, ulama ke apa, kita ikut apa yang dia kata, sekalipun nyata pada kita menyanggahi apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Agama itu ada rasanya. Bila Allah, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, siapa yang Allah menghendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dia agama, Allah fahamkan dia agama. Maka ini semua adalah merupakan nikmat Allah yang besar, yang dalam kehidupan materialistik manusia bersaing, kereta baru, semua baru, kenderaan baru, manusia terlupa bertanya tentang nikmat yang besar yang telah Allah beri padanya. Yang mungkin kereta orang pakai 10 tahun, 5 tahun orang kemudian bosan nak tukar yang lain. Rumah juga demikian, isteri juga akan tua, suami juga. Tetapi iman akan dibawa sehingga bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Demikian itu, saya selalu ingatkan diri saya perkara yang sama, dan tuan-tuan juga. Dalam persaingan, apabila pada satu zaman macam sekarang, agama ini jadi satu benda yang komersial, ramai orang nak guna nama agama, sehingga kita tak tahu manakah, kerana orang rasa dengan agama ni laku. Air sejuk pun zaman dulu semua minum, Abu Jahal minum, Abu Lahab minum. Tapi sekarang dia sejuk pun nak kena ada sikit lama-lama agama sikit.
Kemudian teori-teorinya pula dalam itu, apa dia punya molekul dia, apalah, macam-macam lagi. Sehingga manusia tak tahu dia nak beragama ataupun dia mencari keuntungan dengan agama. Ketika itu zaman fitnah, kita terpaksa lalui agama ini. Sebab itu agama ini satu je, kita saja yang tahu antara kita dengan Allah. Sepanjang kita mempelajari agama, tuan-tuan belajar dengan siapa-siapa, dengan saya kan, dengan siapa, bukan syarat mesti belajar dengan saya tu, dengan siapa-siapa saja. Akhirnya apa kita? Akhirnya apa hubungan kita dengan Allah? Apabila kita bersendirian, apa yang kita fikirkan antara kita dan Tuhan? Dan sekiranya kita berdiri di hadapan Tuhan, di mahkamah Jalla wa'ala, di mahsyar kelak, apakah jawapan kita untuk Tuhan di atas segala persoalan yang telah kita lalui dalam hidup ini? Adakah agama yang kita pelajari dan kita amalkan ini membolehkan untuk kita jawab di hadapan Tuhan? Sekurang-kurangnya kita tahu alasan kita, ataupun ia sekadar untuk menjadikan satu bahan di antara kita dan manusia di atas kehidupan dunia ini sahaja. Mudah-mudahan Allah rezekikan agama yang baik untuk kita. Tidak ada siapa pun boleh berhenti daripada berdoa untuk dirinya sendiri. Manusia itu salah, dia silap, dia akan, tapi dia bertanggungjawab di atas apa yang dia lakukan. La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tuhan tidak bebankan pada satu diri melainkan dengan kadar yang dia mampu. Bagi dia kebaikan yang dilakukan, dia menanggung dosa apa yang dilakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Inilah yang selalu kita minta kat Tuhan. Wahai Tuhan, janganlah engkau ambil tindakan kepada kami jika kami lupa ataupun kami tersilap. Kerana kita ini sering terlupa dan tersilap. Bukan saja tuan-tuan, mungkin saya 10 kali lebih sentiasa terlupa dan tersilap. Cuma Allah bagi rezeki, pandai sikit cakap, orang bagi mikrofon dan ceramah. Tidak ada apa-apa tanda seorang itu lebih daripada orang lain. Di sisi Tuhan, Tuhan saja yang mengetahui siapa hamba-Nya benar-benar jujur kepadanya dan siapakah yang munafik, seperti yang disangka oleh Hanzalah tadi. Hakikatnya dialah dekat di sisi Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita. Dan saya buka pada sisi perbincangan. Saya buka soalan banyak hari ni pasal lama tak jumpa. Yang betulnya kita tak bawa. Ada soalan? Ada lagi soalan? Kumpul semua sekali lagi. Zakat wang simpanan, adakah kita diwajibkan untuk membayar wang zakat ketika wang tu masih dalam akaun dan tidak dikeluarkan bagaimana? Apabila kita perolehi wang itu, dia panggil yang telah jadi milik kita. Pasal dia duduk situ tu kita tak pasti dapat ke tak, kita pun tak tahu. Silap-silap tak dapat langsung. Harap-harap dapat lah. Kan? Apabila kita dapat wang kita itu, kita confirm dia milkut tam, kita memilikinya. Dia pasal ada syarat dia nak bagi kat kita. Bila kita memperolehnya, ketika itu menurut mazhab Imam Ahmad, dia panggil mal mustafad. Harta yang segrup kita dapat ni, termasuk juga gaji kita dan seumpamanya, kita bayar 2.5% daripada yang kita perolehi. Kalau kita 100,000, kita 2.5 lah.
Yang itu bukan daripada mazhab Syafi'i, sebenarnya dia di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dalam konteks itu keluar mazhab okey di Malaysia sebab dia duit. Tapi maksudnya dia bukan daripada dia dikeluarkan. Cuma kalau orang tanya dalam mazhab Syafi'i memang dia tak bayar. Tapi oleh kerana beberapa alasan para fuqaha melihat di antaranya kerana terutama orang yang kerja juga sama. Petani yang pendapatannya 3-4 ribu kena bayar, 5-6 ribu kena bayar. Takkan orang yang ada gaji sampai puluhan ribu mereka tak bayar. Jadi maka dengan mal mustafad dijadikan sebagai alasan untuk membayar zakat. Ada negeri yang tak wajibkan. Seingat saya di Perak dia tak akan wajibkan sebab dia kata dalam Syafi'i tak ada, maka dia tak pakai. Ada soalan lain? Ada soalan tentang semayang hajat. Lama lah tanya semayang hajat ni. Tapi saya jawab pilih kau ada. Salatul hajah, salat hajat. Di sisi jumhur para ulama, saya sebut jumhur para ulama, apa pendapat? Jumhur para ulama berpendapat adanya salat hajat. Jumhur para ulama berpendapat adanya salat hajat. Ada di kalangan mereka yang ada golongan yang menolak sembahyang hajat kerana mereka kata tidak sabit daripada hadis. Tetapi jika kita lihat secara keseluruhan, ada hadis-hadis yang tidak sabit langsung tentang sembahyang hajat ni. Ada hadis yang tak sahih. Antaranya ialah hadis Abdullah bin Mas'ud yang menyebut solat hajat 12 rakaat. Yang mana di dalam 12 rakaat itu disebut Imam Al-Ghazali antara yang menyokong amalan ini rahimahullah. Tetapi hadis ini telah dihukum sebagai maudhu' oleh Al-Imam Ibn Jauzi. Dalamnya ada rawi Amrul Al-Balkhi dan dia merupakan rawi yang ditohmah sebagai dusta dan dianggap Ibn Jauzi telah menganggap dia ada senarai dalam hadis palsu yang 12 rakaat. Di dalamnya ada bacaan, dia ajar supaya baca Fatihah semasa sujud. Yang 12 rakaat. Kadang-kadang ada orang buat baca Fatihah masa sujud. Riwayat ini langsung tidak sahih. Bahkan maudhu' di sisi jumhur di sisi ramai di kalangan ahli hadis. Riwayat ini. Kerana di dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, Ali menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam nahani Nabi sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Quran raki'an aw sajidan. Nabi larang baca Quran masa sujud ataupun rukuk. Jadi macam mana hadis ni dia kata baca di samping rawinya tak ni. Ada riwayat yang kata semayang 12 rakaat tu, kemudian lepas 12 rakaat tu ada bacaan-bacaan dia lagi. Hadis ini kena dikritik. Al-Imam Syaukani telah kritik riwayat ini yang juga dalam Tuhfatuz Zakirin. Ada riwayat yang kata salat yang Jibril bawa kepada Nabi SAW. Ini juga sesangat dhaif. Tidak sahih. Ramai orang guna hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa di dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, di mana Nabi SAW menyebut bahawasanya man kanat lahu hajatan ila Allahi aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsinil wudu wal yuhsinil wudu thumma la yusalli raka'atain. Siapa yang ada hajat kepada manusia ataupun kepada Bani Adam, hendaklah dia berwudu, elokkan wudu, kemudian semayang 2 rakaat. Kemudian dia
wal yuthni 'ala Allah wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia puja Allah dan kemudian dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqul, kemudian dia kata, la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka mujibatir rahmatik wa azaima maghfiratik wa ghanimata min kulli barrin wa salamata min kulli dhanbin, alla tada'li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha, ila akhiril hadis. Ini lepas tu baca yang tu, Nabi kata. Yang ni ramai orang baca lah. Hadis ini dia tidak palsu, tetapi dia ada rawi yang dia anggap sangat lemah, iaitu Wafid bin Abdul Rahman dalam sanad rawi itu. Wafid bin Abdul Rahman Al-Kufi, dia merupakan seorang rawi yang Ibn Hajar menyebut bahawasanya matruk wa tahamu, dia matruk. Sebahagian kata zahibul hadis dan seumpamanya. Jadi hadis ini dhaif, menyebabkan sebahagian orang dia tak mau sembahyang hajat ni, kata hadis dhaif. Ada satu lagi riwayat Ali juga dianggap dhaif. Namun di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda di dalam Musnad Imam Ahmad, di mana Nabi SAW kata, man tawadda'a wa asbaghal wudu thumma salli raka'atain, siapa yang wudu dengan elok-elok kemudian dia sembahyang 2 rakaat, kemudian dia minta kepada Allah, kepada ma sa'alallahu syai'an illa a'tahu mu'ajjalan aw mu'akharan, dia tak minta kepada Allah sesuatu pun melainkan Tuhan akan bagi kat dia, sama ada cepat ataupun lambat. Hadis ni sahih ataupun hasan. Dengan itu dapat kita simpulkan hadis yang lemah tadi dapatlah disokong dengan riwayat ni. Cuma yang tak sahihnya apa? Yang tak sahihnya ialah kifiat. Cara-cara tu, hak sujud tu, baca hak tu tak ada riwayat sahih. Tapi semayang 2 rakaat, kemudian doa kepada Allah sebagai semayang hajat, pendapat jumhur lebih kuat, ia sahih. Ia sahih. Walaupun ada Albani pendapat dia sendiri, tapi saya tidak bersama dengan pendapat Albani dalam hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Maka sesiapa yang ada hajat kepada Allah, dia salat 2 rakaat, kemudian dia minta hajat pada Tuhan. Itu ya, kalau itu dinamakan salat hajat, maka itu salat hajat itu boleh disokong oleh hadis-hadis ini. Cumanya masa sujud baca apa-apa itu yang tidak sabit. Tapi salat 2 rakaat minta hajat sabit. Dan juga Al-Quran juga menyebut hal yang sama. Tidak ada riwayat hadis Nabi SAW baginda berjamaah bagi sembahyang hajat. Cumanya untuk adil dalam hal ini, memang ada para ulama menyebut sembahyang sunat ini boleh berjamaah kadang-kala, jika tidak dijadikan kebiasaan. Jadi kalau satu orang tu salat dengan isteri dia umpamanya, kemudian dua-dua orang minta hajat, anak mereka suruh sembuh sakit umpamanya, demikian itu tidak mengapa. Ya. Ataupun apa-apa solat saja dia sembahyang. Kerana Nabi kata sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Salat 2 rakaat.
Jadi kita pun selama ni kita buat dah, tapi kita tak namakan sembahyang hajat sebab orang Melayu dia faham sebelum sembahyang nak kata usolli sunnatul hajah rakaatain. Itu masalah dia. Tapi yang kita dok buat selama ni, bila kita ada hajat, kita ada masalah, kita bangun sembahyang tengah malam, sebelum kita doa kita solat dulu. Hakikatnya samalah. Hakikatnya sama. Dalam fiqh atau dalam masalah khilaf, adakah dengan adanya sedikit amalan atau fatwa sahabat berdasarkan hadis mauquf yang sahih, apa ni, hadis mauquf itu sudah dijadikan dalil dalam pemantapan hukum? Dia mungkin kawan yang tanya ni dia tak clear. Apabila disebut mauquf, maksudnya riwayat itu tak sampai kepada Nabi, sekadar sahabat saja. Maksudnya untuk kita claim perkataan itu diucapkan oleh Nabi, tak ada bukti. Tapi sekadar sahabat tu kata, ada bukti. Kita umpamanya kita kata yang ni sekadar Ali yang kata, bukan kalam Nabi. Yang ni kalam Abdullah bin Mas'ud, bukan kalam Nabi. Itu yang dikatakan mauquf. Itu mauquf. Cuma para ulama bincang, ada tak mauquf ni kita anggap sebagai marfu', anggap sebagai Nabi kata walaupun sahabat kata, dia kata. Mereka kategorikan beberapa jenis. Contohnya, apabila sahabat memperkatakan tentang perkara yang tak mungkin akal boleh fikir, mesti kena wahyu. Umpamanya tentang sifat syurga, sifat neraka, mustahil sahabat duk fikir-fikir aku ingat syurga, mustahil. Maka kita anggap walaupun dia tak sebut nama Nabi, kita anggap itu daripada Nabi SAW. Namun jika sahabat berijtihad dalam hukum, sahabat bagi pandangan hukum ni, yang ni kemungkinan pandangan dia, sebab sahabat sendiri berkhilaf pendapat tentang hukum-hukum tertentu. Maka di sisi mazhab Syafi'i, dia menyatakan pendapat sahabat tidak menjadi hujah. Terkenal kata-kata Imam Syafi'i, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu tokoh, kita juga tokoh. Bukan Imam Syafi'i merendahkan mereka, maksudnya dari segi status kemanusiaan, pandangan sama dengan pandangan. Hanya Nabi sahaja merupakan apa yang dia ucap. Tetapi kalau sahabat tu berpakat atas satu pandangan, yang ni tak boleh, ini kuat. Tapi kalau Ibnu Umar kadang-kadang ada pandangan dia, Ibnu Abbas ada pandangan dia, mereka juga khilaf. Sayyidina Umar ada pandangan dia. Ini jika ada riwayat daripada mereka yang dikatakan mauquf, nak dilihat statusnya apa. Ini panjang, ini dalam usul fiqh. Kadang-kadang dia tulis ni susah nak baca ni. Dia tulis long hand, dia baca short hand. Dia kata ada anak dia apa guna wine untuk masakan tak? Ini saya ingat saya dah jawab dulu kan, tapi ringkas lah dia tanya. Arak, sagi kau arak arak ni cakap ni bahasa standard dia arak. Arak ni haram, tani tak ada khilaf. Sagi tuan-tuan kata arak khilaf haram ke tak? Yang ni buat pening banyak lah. Arak tu haram, tak khilaf pendapat. Tapi adakah arak yang haram tu dia najis ataupun tak? Yang tu khilaf.
Tuan-tuan faham? Kerana bukan semua benda yang haram tu dia kena najis. Emas haram tak lelaki pakai? Tak haram. Haram tak lelaki pakai? Najis tak dia pakai? Tak najis. Sutra haram tak lelaki pakai? Najis tak? Tak. Kalau najis dia kena ulang solat dah. Menurut, saya tak tahulah dalam satu mesyuarat di peringkat ni apa, JAKIM ni, menurut pakar-pakar pengkaji batik tu, dia kata semua batik hak beli tu, hak sutra, semua sutra betul. Kata dia, saya tanya dia balik, dia kata sama ada walaupun murah tapi itu sutra tu dia banyak kategori sutra ni, ada yang ulat dah terputih dia apa dia punya hak terputih tu dia buat hak murah tu kan. Tapi yang penting dia sutra, dia keluar daripada ulat. Dia kalau dia sutra, maka hukum dia sutra tu lah dilarang, haram bagi lelaki sebenarnya sutra. Kalau tu sebab tu pergi beli yang batik yang apa, yang biasa tu kan. Tapi kalau lelaki tu telah pakai sutra tu, dia sembahyang Zuhur tadi 4 rakaat, lepas tu dia pun Allah pakai batik sutra pula dah, sah atau tak salat dah? Sah. Dia haram, dia najis tak? Tak najis. Artinya bukan semua yang haram mesti. Kalau kita makan satu buah, kita makan mabuk, buah tu haram kita makan, tapi najis tak? Tak najis. Nak pergi faham ni, lagi dia tak faham. Daun ketum, tahu daun ketum? Daun ketum dia rebui campur dengan ni, bubuh anak ikan kita tengok pening ke tak? Daun ketum haram lah kalau buat macam tu, ataupun daun ganja ke apa. Kalau kita tengok daun ganja dalam poket sembahyang, sah tak? So saya nak bagi tahu bukan semua yang haram itu mesti najis. Ini untuk jangan tuan-tuan anggap apalah dah haram tak najis pula. Tuan-tuan kena faham, ini perbincangan dari fuqaha. Maka dengan itu sebahagian para fuqaha menyatakan alkohol itu memang kalau dia memabukkan haram, tapi dia tidak najis. Ada yang berpendapat haram dan najis. Mereka berdalil innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Arak, judi, berhala, menenung nasib, rijsun ni najis lah daripada amalan syaitan. Tapi rijis ini bukan maksud najis. Pada satu kumpulan di kalangan para ulama, mereka menafsirkan ini najis. Tapi kumpulan ini yang kata tak najis ni, mereka kata rijsun itu dia macam arak, judi kita pegang kertas bukan najis. Judi najis pada nilai, macam kita kata najis dadah, bukan pegang tu jadi najis, maksud nilai. So kumpulan yang para ulama yang berpendapat bahawasanya dia tidak najis itu, mereka tu membenarkan pakai alkohol, bukan minum alkohol, pakai yang ada unsur, kerana benda ni asal bahannya tak najis. Asalnya mungkin daripada anggol, etanol dan macam-macam lagi, yang benda ni tak najis asalnya. Mungkin daripada buah-buahan, mungkin tak najis. Kalau ia tak najis, jadi ada dua pandangan. Kalau kek tu letak dengan wine, pada mazhab yang kata wine tu najis, haram. Tapi kalau dia letak wine, kemudian dia masak, sifat wine tu hilang. Kalau dia makan satu potong kek, dia jalan satu depan, tiga belakang, tak boleh lah. Tapi dia hilang. Ini khilaf pula di kalangan ulama yang kata tak najis ni, khilaf pula. Dia ni bertukar sendiri ke bertukar orang tukar? Dia fuqaha, mereka berbeza. Contoh, macam yang ni saya fahamkan tuan-tuan dulu, yang ni takut yang ada baru mic gini dia pening pula kan. Saya nak bagi petau. Anggur, dia ini dia panggil istihalah. Anggur, apa hukum minum anggur? Apa hukum makan anggur?
Air anggur, kita perah anggur, apa hukum? Halal. Kemudian lama dia rendam, anggur telah bertukar menjadi arak. Apa hukum arak? Tapi kalau dia kata, tak, saya teringat, saya kira anggur lah, saya tak mau kira arak. Alhamdulillah. Saya kira anggur lah, saya tak mau kira arak. So kira anggur ke kira arak? Anggur ke arak? Saya kata walaupun dia ni nampak dah jadi arak, tapi saya i'tikad anggur. Pasal asalnya anggur. Anggur ke arak? Dia kira status semasa. Semasanya adalah arak. Lama simpan, dia jadi cuka. Boleh tak cuka? Tapi dia asal arak. Kita kira yang asal. Para fuqaha bincang masalah kek yang tadi tanya ni. Maka mereka berbeza pendapat. Di kalangan para ulama, ada yang menyatakan kalau arak tu bertukar sendiri tak apa. Kalau kita tolong tukar tak boleh. Ada pandangan. Sebab tu kita akan baca lah kitab-kitab mazhab, dia kata kalau ambil bawang bubuh kat dia, dia tukar tak boleh. Kalau daripada tempat teduh bubuh tempat panas, tukar tak boleh. Kalau kita ada campur tangan manusia, dia jadi sendiri ya boleh. Tapi ramai di kalangan mereka juga menyatakan tak penting, yang penting sifat dia tu. Kalau kek tu telah dimasak, sifat kimia dia tu dah hilang. Dia tak ada dah. Tak ada mabuk kot. Tak makan sepotong. Dia tanya bini dia, bila kita menikah? Yang lain lah. So, dia tak ada. Maka sebahagian di kalangan para ulama ada yang membenarkan. Saya contoh kata ni, saya beritahu ada yang dan ada yang tidak membenarkan. Tapi tu untuk adil lah. Jangan satu mazhab saja tahu, bagi tahu banyak. Hak tu yang jam tu, tahu satu tu. Jadi bila kita tengok ada orang makan, kita tak mau makan, tak boleh, tak mau makan lah. Tapi jangan kata Allah, semua jenis kedarah arak bubuk tu belakang. Janganlah. Kita tak mau makan, dia makan. Tapi kalau tanya kita dari segi warak, tak sah lah kot. Kerana ia akan menggalakkan industri arak tu. Tapi masalahnya bukan kita yang buat. Kan? Bukan yang kita yang buat. Dia yang buat. Kita ni tukang makan saja. Kalau kita pergi beli arak, tak boleh lah. Macam, yalah. Macam pinggan tu, Bon China. Sama lah juga. Para fuqaha bincang. Boleh ataupun tidak. Sebab, kalau kita baca kitab-kitab dulu, dia kata tulang tak boleh. Sebab nanti tulang kalau jadi bekas, dia akan keluar najis tu. Minyak dia lah apa. Tapi nak jadi tu, walaupun tulang tu 3,600 darjah Celsius dia bakar. Debu. Jadi di kalangan para ulama, kalau tengok fatwa Dr. Yusuf Al-Qardawi dan seumpamanya, macam kita boleh makan, tak ada najis dah benda tu. Bukan dia suruh pergi cari tulang khinzir buat pinggan. Dia cerita kita pergi ke hotel. Itu pun majlis orang. Jadi orang hidang tak apalah, ataupun orang hidang kita makan tak payahlah. Orang hidang angkat tok pinggan kita pun angkat pinggan tengok ke bawah. Saya kuat agama. Tak payahlah sebodoh itu dalam hidup ini. Jadi kita agama ini luas dalam hal yang seperti ini. Banyak ni tahun depan tak habis ni. Wuduk masa tawaf wajib wuduk ke tak? Dia macam solat hajat tadi kak. Jumhur kata sabit solat hajat dengan alasan-alasan yang tersebut. Okey. Dia macam jumhur menyatakan bahawasanya tawaf mesti ada wuduk. Jumhur. Cuma dalam mazhab Hanafi dia kata bahawasanya wuduk itu wajib tapi bukan syarat sah. Maksud kalau orang tu tawaf juga tak ada wuduk, sah tapi haram.
dan dia kena bayar dam dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Ahmad dan mazhab Syafi'i, dalam mazhab Malik, semua kata wudu. Tapi dalam mazhab Ahmad ada pandangan yang berbeza. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oh ya, ni marah dia apa? Tapi kita sebut nama dah. Ha? Suruh baca lah Mat, kan? Janganlah semua baca satu buku sejalan dunia ni. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia berpendapat bahawa ni tak apa, dia berbeza dengan jumhur. Bukan saya nak terjeh dah, saya nak cerita. Dia menyatakan bahawasanya tak wajib wudu masa tawaf dan juga sa'i samalah. Sa'i itu tak apalah semua, tapi tang wudu ni. Jumhur menyatakan bahawasanya wajib kerana Nabi SAW kata kepada Aisyah, if'ali kama yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Kamu buatlah macam mana orang haji buat, kata Aisyah, jangan tawaf saja sehinggalah engkau bersih. Tapi Ibn Taimiyah kata kerana Nabi ni duk pergi umrah banyak kali, haji ibadah, tak ada siapa nukil kata Nabi kata syarat wudu. Benda ni penting. Yang ni satu je hadis ni. Dan hadis ni pun tak clear. Kerana dia orang faham hadis ni Nabi larang orang haid masuk masjid. Tapi itu dia fahamlah. Ibn Hazm al-Andalusi dia kata hadis ni menunjukkan orang haid boleh masuk masjid. Tengok, satu hadis ulama dua faham lain. Kerana kata Ibn Hazm al-Andalusi dalam Al-Muhalla, kata dia kalau orang haid tak boleh masuk masjid, Nabi tentu habaq jangan masuk masjid kerana Kaabah tu dalam masjid. Tapi Nabi habaq kata jangan tawaf saja, maksudnya masuk masjid boleh. Dia faham macam tu. Ibn Taimiyah dan ni, mereka ni yang orang yang menyokong qauli kata tak boleh tawaf tu pasal tak boleh masuk masjid. Ibn Hazm kata tak. Kalau tak boleh masuk masjid, dia habaq awal lagi. Dia tak kata tak boleh masuk masjid, dia kata tak boleh tawaf je. Tapi tak apa, Ibn Taimiyah telah kata orang tawaf tidak disyaratkan wudu untuk tawaf. Ini pendapat Ibn Taimiyah dan disokong oleh ramai, oleh beberapa orang lah, termasuk Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Nak tengok soalan tadi ni, dia kata kalau dia itu ni dah ujung-ujung dah orang dah ramai, dia dah batas halah dah. Bukan batas satu pusingan, setengah pusingan pula tu. Nak pergi ambil tak boleh dah, ada orang tu boleh. Saya Ibn Utsaimin dia ada bagi pandangan dalam hal ni lah, kalau nak pakai lah. Dia kata asalnya berwuduk lah. Hatta Ibn Taimiyah dia sebut dalam Al-Fatawa Al-Kubra berwuduk lah. Dia suruh berwuduk. Cuma dia kata, cuma kalau nak kata tak sah tu, syarat yang tu tak ada dalil. Tapi berwuduk lah. Kerana Nabi SAW dia berwuduk. Dia berwuduk semasa dia tawaf. Ada riwayat yang sahih dalam hal tu. Okey, cuma dia kata kalau sekiranya kau dah berlaku benda macam tu, kaul yang satu Ibn Taimiyah ni menyelamatkan untuk kata haji itu tak sah lah. Menyelamatkan. Cuma kalau dia nak buat lebih sikit, dia buat macam dalam mazhab Hanafi yang suruh bayar dam. Saya nak bertanya tentang ganti solat. Benarkah perlu ganti solat terhadap solat yang tinggal? Sebab jika dia buat kiraan ribuan solat dia perlu diganti. Sekali lagi lah benda ni sama lah. Jumhur kata kena ganti. Ibn Taimiyah kata, dia buat tengok Ibn Taimiyah lain lah. Ibn Taimiyah kata bahawasanya dia kena taubat dengan taubat nasuh. Kerana hak ganti ni, dia bukan ganti. Dia ganti ni orang-orang terlena. Masa tu bukan dia ganti, yang tu solat dah. Bangun-bangun pukul 8 pagi. Tak payahlah ni. Assalamualaikum Ustaz. Ni nak semayang pukul 8 pagi subuh qadaan ke adaan? Kita abang dengan lafaz-lafaz tak payah. Takbir saja. Masa tu lah
time solat dah. Ada hadis Bilal di dalam Sahih Bukhari, Nabi sendiri pernah terlewat subuh. Jadi masa tu salat dah, bukan kerana dia qada ataupun itu masa dia. Tapi kalau dia sengaja dok bangkit, kenapa subuh dah? Sagi pukul 8 membayang. Hak tu memang cari pasal lah kan. Hak tu dosa besar. Baru-baru ni dia viralkan gambar anak murid ujian akhir sujud syukur dan saya tak mengulas lah benda ni serum. Cuma macam ni, dia ni fitnah zaman Facebook. Bukan cerita mereka ni, saya nak cerita umum. Semua amalan-amalan ni, sujud syukur mah berlaku pada zaman Nabi. Ada hadis yang sahih. Cumanya dia tak berlaku secara perancangan. Mari kita sama-sama, dia tak berlaku macam tu. Satu orang dapat berita, dia ada orang turun sujud syukur. Dia tak buat satu perancangan untuk sujud syukur. Dia tak buat. Tapi benda-benda ni berlaku akhir-akhir ni sebab macam-macam tu lah. Orang nak ambil gambar, masuk viral dan seumpamanya. Kalau boleh kita kembalikan. Sebab tu saya balik pada asas tadi, agama ini hubungan antara kita dengan Allah sebenarnya. Tapi bila dia dah jadi komersial ni, dia masalah sikit. Kan? Hari ini saya sedang bersolat tahajud 2 rakaat. Alhamdulillah. Bukan nak riak, sekadar nak ambil gambar. Masuklah Facebook. Jadi zaman komersial, orang pakai tudung masuk dalam Facebook. Dulu dia tak pakai tudung, sekarang kemudian dia buka tudung balik. So kita tak tahu. So sebab tu fitnah. Sebab tu kita semua menyebut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Saya peminat bola, boleh tak saya mengecat muka mengikut warna pasukan? Rajin. Dah dinding dah tak cukup, muka mencat sekali. Tak saya melawak lah. Agama ni macam ni tuan-tuan. Macam tak boleh. Macam tadilah kan. Kita bukan disuruh macam sentiasa watak duduk dalam masjid. Falamma afasna al-azwaj wal aulad wal dhai'at, kata Hanzalah, fanasina kathiran. Hidup ni macam tu lah. Sahabat Nabi SAW ada masa mereka menari, ada masa mereka menyanyi, ada masa mereka ibadat. Bukan kata boleh buat haram, tak. Ada masa, selagi tak langgar. Setakat satu orang suka-suka dia bubuh benda yang dia sagi, dia nak mayang, dia basuh, hilang. Sekadar tanda. Budak-budak muda untuk mengharamkan perkara yang seperti itu memerlukan dalil lah. Tapi kalau nak kata jangan buat benda pelik-pelik sampai orang nampak hang orang gila. Tapi kalau dia seorang-seorang picat muka dia berjalan ke kampung, hak tu boleh jadi haram. Pasal orang kata yang ni gila lah. Tapi kalau dia pergi ke majlis bola, memang semua pakai duk conteng muka, dalam majlis tu sahaja, kemudian dia cuci balik, yang ni tak. Kerana dalam masa yang sama agama halang libasus syuhrah, pakaian yang pelik pada orang. Tapi dalam suasana tu tak apalah. Kita pergi satu suasana, hatta macam-macam baju Melayu kan, baju Melayu, sampin apa semua kan. Kalau kita pakai masa majlis dia tak apalah. Tapi kalau mai tengah-tengah malam semua orang terkejut lah kan. Bini dia kata, abang baik betul-betul. Dia kata ni butangku mana apa. Ada lagi sikit ya. Apakah hukumnya melakukan akikah untuk anak angkat? Boleh atau tak? Jumhurnya membolehkan hal ini. Ada bahkan kebanyakan ulama menyatakan boleh dalam hal ini. Sebab Nabi SAW pernah sembelih akikah untuk umat Muhammad. Untuk umat Muhammad SAW. Adakah dalam Bukhari dan Muslim 100% hadis sahih? Ini kena tanya Dr. Ruzami. Dia ini benda teknikal, tuan-tuan. Secara umumnya kalau orang tanya,
kita kata semuanya sahih. Tetapi ada beberapa hadis yang bukan kita kata. Ulama-ulama hadis sendiri telah tak dapat untuk mempertahankan kesahihan hadis itu dari segi matannya. Dari segi matan hadis itu. Mungkin sanad tu tak apa, matan tu kontradik dengan realiti. Seperti hadis bahawasanya Abu Sufyan menyatakan dia yang mengkawinkan Nabi dengan Ummu Habibah umpamanya. Tak mungkin. Hatta Al-Imam An-Nawawi bila ada syarah, yang ni tak boleh dipertahankan. Kontradik. Riwayat yang menyatakan umpamanya Maimunah isteri Nabi berkahwin dengan Nabi wa huwa muhrim, Nabi dalam keadaan berihram. Yang ni tak mungkin. Ibnu Abbas riwayat ni. Yang ni tak mungkin. Karena riwayat Abu Rafi' yang meriwayatkan hadis yang menjadi wakil antara Nabi dengan dengan Maimunah menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dalam keadaan Nabi tidak berihram. Ada dalam Bukhari. Asbabul wurud hadis pertama dalam Bukhari, adakah sahih? Hadis sesungguhnya amal berdasarkan niat. Tak larat. Dr. Rozami dia kuat lah. Dia hadis innamal a'malu binniyat tu sahih. Tapi untuk mensabitkan dia berhijrah tu kerana ada perempuan yang pergi berhijrah tu, nak sabitkan dia tu kerana perempuan tu, nak sabitkan tu tak boleh. Dari segi bukti hadis tak boleh. Jadi dia, Nabi kata benda ni kerana ada orang berhijrah, disebabkan kerana ada perempuan pergi hijrah, dia ikut sekali. Nak sabitkan tu tak boleh. Untuk disabitkan kerana yang tu Nabi kata, nak sabit tu tak boleh. Imam Suyuti sebut, tapi dari pensabitan riwayat tak boleh. Tanda hikmah petunjuk, 2 kali mimpi yang ada orang melamar. Kemas ha? Kenal orangnya tapi langsung tak terfikir pasal orang tu patut ke. Dia Al-Imam Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad tentang mimpi ada 2. Ada satu mimpi yang memang Allah Ta'ala kurnia, satu kerana kita hidup hari-hari kan, sebagiannya kan amalan syaitan. Ada satu kisah, saya pernah cerita tuan-tuan kot. Satu orang dia nak mimpi kan. Dia pergi rumah syekh dia tanya pasal mimpi. Dia kata dia tak nak mimpi, dia nak mimpi. Jadi syekh dia kata, kalau nak mimpi yang ni, mari rumah aku. Jadi dia mai. Syekh tu bagi malam dia lapar kan, tak pergi makan. Syekh tu jamu minum ayak. Dia pun minum. Ayak garam. Tekit dia. Duk tunggu syekh dia hantar ayak lain, tak hantar. Dia pun duk lama tak sampai tertidur dah. Pagi esok syekh tu tanya, malam tadi tak ada mimpi kita. Mimpi orang maidang ayak lah ke aku, apa macam. Dia macam tu lah. Bila kita terlalu sangat benda tu, kita kadang-kadang, saya bukan kata tak betul, kadang-kadang mungkin kita mimpi tu tanda Allah Ta'ala bagi, kadang-kadang mungkin kerana kita fikir sangat benda tu. So kita kena differentiate antara dua benda. Kata para ulama dalam bab mimpi ni, dia pergi Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam, apa nama, Abdul Ghani An-Nablusi, dia tulis kitab. Dia kata mimpi yang benar ni, kita sentiasa akan ingat mimpi tu. Dia ganggu fikiran kita. Maksudnya dia ada tanda kan. Panjang pula cerita mimpi ni, lebih cerita ini. Guidelines hubungan lelaki dan perempuan bukan mahram.
Ada dua golongan dalam hal ni. Satu golongan yang langsung begitu ketat sampai perempuan ni tak boleh cakap, lelaki semua kena tulis sorak dia. Budak-budak sekolah agama berlaku hal ni. Ini saya ingat hulu sikit lah. Pada zaman Nabi, kita tahu ada orang bangunlah majlis, bertanya dengan Nabi, sahabat sifatkan cantik wajahnya. Bahkan dalam hadis Muslim yang selalu kita baca tu, dia merawat alashtu imra'atan fi aqsal Madinah. Aku merawat wanita pada hujung bandar tu. Dia kata dia buat semua illa zina, kecuali zina. Nabi suruh dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mau jawab. Akhirnya Nabi kata qad satarakallah. Umar kata qad satarakallah law satarta nafsak. Allah tutup aibmu, mengapa engkau tidak tutup aibmu? Tapi Nabi tak kata lain kali jangan siapa pergi berubat lagi orang. Maksudnya ada ruang yang luas. Tawaf juga ada pencampuran lelaki dan perempuan, kan? Dan saya sebab itu pandangan yang menyatakan solat wanita lebih baik di rumah daripada di masjid, hendaklah disemak semula dalam konteks yang betul. Kemungkinan konteksnya itu ialah keadaan masjid zaman tu nak pergi malam gelap dan seumpamanya. Tapi ada hadis yang mana wanita telah buat khemah di dalam masjid, solat di masjid. Ada wanita yang sapu sampah masjid, dia mati. Kemudian Rasulullah tanya mana, mereka kata dia mati. Rasulullah pergi semayang di kubur dia. Rasulullah tak pernah larang mereka ni duduk di masjid. Dan isteri-isteri Nabi sendiri telah i'tikaf di masjid semasa hayat Nabi dan selepas baginda wafat. Sekarang ni ada fatwa kadang-kadang orang pergi Mekah, ada ustaz-ustaz kata semayang di hotel lebih afdal daripada masjid. Ya, mereka ada kefatwakan itu dan ramai orang tanya saya hal ni. Saya ingat dia kena betul konteks yang betul. Dan kita nak kena tengok realiti jugalah. Pada zaman wanita, dulu wanita tak keluar. Bila wanita keluar ni fitnah. Tapi hari ni wanita bukan je ke pejabat, dia pergi ke semua tempat. Dia pergi tang masjid makruh. Tak boleh lah. Ataupun tang masjid, yang lain semua dia dah pergi. Samalah sebahagian pandangan para fuqaha, hulu tak boleh. Tapi kalau kita pergi rumah kita, kapet cantik, semua cantik, masuk masjid, kalau kita nak kembali zaman tu, masjid kenalah dalam keadaan yang asal, tanahnya adalah pasir, dulu tak dihiasi umpamanya. Tapi realitinya berbeza. Pada zaman Nabi, masjid Nabi itu eloklah daripada rumah orang lain lah. Tapi pada zaman rumah orang semua cantik, tiba-tiba masjid paling teruk. Susah juga mentaliti. Maka Uthman bin Affan dalam riwayat Bukhari, dia letakkan tiang masjid daripada perak. Ini nak kena melihat teks dan konteks. Banyak ni ya. Tuan Pam pula. Bolehkah dalil solat jahar dibaca sir sewaktu sendirian? Kerana bukankah Nabi sentiasa solat jemaah? Macam mana ni? Maksud kalau dia semayang seorang-seorang, fardu, maghrib umpamanya, nak sir ke jahar? Ya, Datuk Hanif apa? Dalam pandangan mazhab jumhur. Tapi ada pandangan yang menyatakan dia disirkan bila dia bersendirian. Ini Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin memilih pandangan yang demikian. Mungkin tuan-tuan baca dan dia memilih pandangan. Dia kata kalau tak ada siapa, dia seorang-seorang, dia sir saja bacaan dia. Itu pandangan Syekh Utsaimin. Bolehkah saya solat jamak dan qasar sekiranya perjalanan pergi dan pulang kerja melebihi 100 km? Boleh ya. Lepas tu pergi tanya satu orang pula. Tak boleh. Mula-mula dia kata boleh. Tapi saya tak hari kata. Tak hari tak boleh kata. Pasal apa tak boleh? Tak aci ya. Oh, kata main aci-aci. Pasal main tak aci pula. Dia musafir ataupun tak? Musafir.
Orang musafir balik hari. Ha? Tuan-tuan naik kapal terbang, pergi ke Qatar. 7 jam. Lepas tu lagi makan nasi Arab, naik balik. Bawa 14 jam. Tak sampai sehari lagi. Boleh jamak kosak? Mana sehari. Sebab tu kadang-kadang kita Tuhan bagi peruntukan pada orang. Kita nak kalut apa? Berim pun dia pergi ambil. Peruntukan Tuhan pun ambil. Berim pula GST. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan ni masa bila nak ni? Tuan-tuan tunggu sekejap ni. Kita ada pelancaran buku Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Muttalib. Macam mana tadi tak brief saya lah pelancaran ni. Tuan-tuan Hanifiah jangan mangkit lagi orang nak ni. Oh.